لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama-samalah kita terlebih dahulu mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita teruskan lagi pengajian kita pada malam ini dengan sambungan pada kitab Aujaz, pada perkataan muallif rahimahullah, sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa min dhalika 'adzabul qabri wa na'imuh. Baik, kata pengarang, wajib orang yang beriman itu dia mengimani bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sentiasa benar dalam semua perkara bagi yang khabarkan. Wajib seorang dia meyakini terlebih dahulu bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersifat dengan sifat dusta, sifat kadhib. Kerana barang siapa yang meyakini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdusta, sama ada sebelum kenabian maupun setelah kenabian, maka sesungguhnya dia telah terkeluar daripada Islam. Tidak ada seorang Nabi pun daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu melakukan pendustaan. Wal'iyadu billah. Kerana jika pendustaan berlaku sama ada sebelum kenabian maupun setelah kenabian, maka itu akan menatijahkan keraguan terhadap risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kalau seorang tu dia berdusta contohnya, kemudian di suatu ketika yang lain dia bercakap benar, maka apa yang dia bercakap itu boleh diragukan. Boleh diragukan. Kerana apa? Kerana dahulu dia pernah berdusta. Adapun para anbiya, mereka maksum daripada sifat dusta. Maka ini adalah kerana menjadi kewajipan bagi setiap para nabi itu bersifat dengan benar, kerana mereka ini menyampaikan daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mungkin para nabi itu berdusta. Maka akal kita menghukumkan wajib para anbiya itu bersifat dengan sifat benar. Maka bila dimasuk pada perkataan muallif rahimahullah, fi jami'i ma akhbara bih, pada setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi termasuklah nabi kita Muhammad, dan dalam konteks yang kita sedang membicarakan adalah konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sentiasa benar. Dan semua apa yang Nabi khabarkan tidak boleh kita kata Nabi dusta terhadap benda ni. Nabi bohong, Nabi tipu je. Tak boleh dikatakan demikian. Maka barang siapa yang mengatakan demikian, maka sesungguhnya dia telah kufur dan dia terkeluar daripada Islam. Sekiranya dia seorang Muslim, wajib dia mengucap dua kalimah syahadah untuk kembali kepada agama Islam semula, dan dia meninggalkan perbuatan tu untuk dia menyesal dan dia tidak melakukannya lagi. Kemudian pengarang menceritakan ataupun membahaskan tentang apakah dia di antara. Yang disebutkan ni adalah di antara. Okey. Bukan semua sekali, tapi di antara. Okey. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam khabarkan adalah azabul qabr, iaitu adanya azab kubur. Tak kala mana seorang yang beriman dia meninggal, ataupun orang yang bukan beriman dia meninggal,
Okey. Maka semua manusia setelah dicabut akan ruhnya keluar daripada jasadnya, maka dia menghadapi atau mengalami kematian. Dan kematian itu sifatnya adalah baghtah. Sifatnya adalah baghtah, tiba-tiba. Tak ada orang yang tahu tentang kematiannya bila. Tak ada orang, dia ada kalender, kematian dia, dia rancang kematiannya bila. Hatta Ustaz, orang yang bunuh diri sekalipun. Hatta orang yang bunuh diri sekalipun. Ustaz ubah skrin Ustaz. Apa dia? Skrin. Dah, keluar dah skrin. Keluar tak penuh. Tak nampak. Okey. Okey, kemudiannya okey, kembali kepada persoalan. Okey, iaitu apabila seorang dia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mengetahui akan ajalnya, bila kematiannya. Hatta orang yang bunuh diri pun, atau orang yang membunuh dirinya, dia juga tidak tahu adakah saat dia membunuh diri itu dia mati atau tidak. Allahu a'lam. Kerana apabila dia membunuh diri mati, memang itulah ajalnya. Jika dia tak mati, itu juga adalah ketetapan baginya. Adapun perbuatan membunuh diri adalah dosa besar, dan barang siapa yang menghalalkan perbuatan bunuh diri itu, hukumnya adalah murtad. Wal'iyadzubillah. Maka setelah seorang itu terpisah ruhnya daripada jasadnya, maka berlakulah kematian bagi dirinya. Setelah itu melaluilah proses-proses sehinggalah dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Tak kala mana setelah dikambus kuburnya, maka pada saat itu, setelah itu dikembalikan akan ruhnya ke dalam jasadnya, lalu dia akan didudukkan oleh Munkar dan Nakir. Dia akan didudukkan oleh Munkar dan Nakir. Maka apabila Munkar dan Nakir dudukkannya, maka pada saat itu ditanyakan soalan kubur. Dua malaikat Munkar dan Nakir ni apabila menanyakan soalan kubur, maka dalam keadaan ini ada dua sahaja. Sama ada dia boleh jawab ataupun dia tak boleh jawab. Dia boleh jawab ataupun dia tak boleh jawab. Jadi soalan itu mudah sahaja jawapannya, iaitu dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dia dah tahu suatu hidup, jika dia orang beriman, dia mati dalam keadaan beriman, insya-Allah dia boleh jawab soalan dua malaikat ini, Munkar dan Nakir. Dan jika dia tak boleh menjawab soalan itu, maka tahulah dia bahawasanya dia akan menghadapi azab kubur. Dan jika dia boleh jawab soalannya itu, insya-Allah dia akan menghadapi atau mendapat nikmat kubur. Maka pengarang kata, antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam khabarkan adalah tentang azab kubur. Azab kubur ialah diberikan kepada mereka yang tidak beriman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga diberikan kepada sebahagian daripada orang beriman yang mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan dosa besar. Dia buat dosa-dosa besar, kemudian dia tidak bertaubat daripada dosa-dosanya. Maka dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka orang seperti ini dalam mati dalam keadaan berdosa tanpa sempat taubat, boleh jadi dia diazab, boleh jadi dia tak diazab. Itu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika diazab, itu adalah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara azab-azab kubur yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran, ialah kuburnya itu disempitkan. Kuburnya itu disempitkan. Ini antara. Kuburnya disempitkan sehingga bertemu. Rusul itu bersilang di antara satu sama lain. Bersilang antara satu sama lain pula rusulnya. Itu adalah antara azab kubur. Antara azab kubur lagi ialah kuburnya itu tidak diterangi apa-apa cahaya. Kegelapan. Terlalu gelap dalam kubur sehingga dia merasai azab akan gelap tersebut. Dan di antara azab kubur lagi ialah dia itu diperlihatkan kepada dirinya tempatnya di dalam api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Setiap hari diperlihatkan pagi dan petang. 2 kali sehari diperlihatkan akan azabnya ataupun tempatnya di dalam api neraka Jahannam kelak. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka itu adalah di antara azab-azab kubur yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi, tapi kita cerita ringkas-ringkas untuk
Kerana tujuan kita adalah untuk habiskan fardu ain. Kemudiannya wajib untuk dia meyakini bahawasanya adanya nikmat kubur. Tadi azab kubur, lawan bagi azab adalah nikmat. Maka di antara nikmat kubur ialah dia itu kubur diluaskan. Lawan bagi azab disempitkan, kuburnya diluaskan. Maka kuburnya itu diluaskan seluas sekira-kira 70 hasta kali 70 hasta. Dan ada yang lebih luas lagi daripada itu. Ada yang lebih luas lagi daripada itu. Tetapi yang disebut ialah 70 kali 70. Dan ada yang luasnya seluas mata memandang. Begitu juga kuburnya akan diterangi cahaya seumpama cahaya malam bulan. Cahaya yang menenangkan, bukan cahaya yang menyakitkan. Dan dia juga akan diperlihatkan akan tempatnya di dalam syurga kelak. Maknanya yang orang diazab dalam kubur diperlihatkan tempatnya dalam api neraka. Orang yang dapat nikmat kubur diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Itu adalah kebahagiaannya. Setiap hari dia diperlihatkan akan nikmatnya dalam syurga, tempatnya dalam syurga. Maka dia akan bergembira dengan perkara tersebut. Dan ada banyak lagi nikmat-nikmat kubur, seperti ada bauan daripada syurga sampai kepadanya. Bahkan ada sebahagian daripada orang-orang Islam seperti yang mati syahid, mereka diberikan rezeki. Seperti para anbiya, mereka solat dalam kuburnya untuk belazatan dengan solat. Dan ada banyak lagi nikmat-nikmat kubur, namun kita cerita sedikit saja, sebahagian saja untuk pelepasan fardu ain. Kemudiannya, soalan 2 malaikat kita dah cerita tadi. Kemudiannya wajib beriman dengan para malaikat. Baik, para malaikat ini jumlahnya terlalu ramai. Tidak terhitung akan jumlah para malaikat. Lebih banyak daripada butiran pasir atas muka bumi ini. Lebih banyak daripada titisan hujan, lebih banyak daripada daun-daun di pohon. Terlalu ramai para malaikat. Terlalu ramai. Sehingga tidak terkira, tidak terhitung bilangannya. Dan para malaikat ini wajib kita mengimani akan beberapa sifat malaikat. Iaitu para malaikat ini mereka daripada cahaya. Ingat manusia hatta Nabi kita SAW diciptakan daripada tanah. Iaitu daripada zuriat anak Adam, zuriat Adam alaihissalam. Adapun para malaikat diciptakan daripada cahaya. Oleh demikian, tidak sah orang yang mengatakan bahawasanya iblis suatu ketika pernah menjadi ketua malaikat. Ini salah. Ini Israiliyat. Kisah dongeng. Okay. Yang kalau bercanggah dengan syariat, wajib kita tolak kisah Israiliyat. Tetapi jika Israiliyat tersebut tidak bercanggah, maka kita tidak membenarkan, kita tidak mendustakan. Nanti bab tu kita akan sampailah pada isu-isu yang akan datang. Kita cerita ringkas terlebih dahulu. Maka iblis wa kana minal jin, Allah Taala berfirman iblis itu adalah daripada kalangan jin. Kerana iblis itu adalah ketua jin. Iblis adalah ketua jin dan bapa jin. Iblis tu. Maka iblis bukanlah daripada malaikat. Walaupun dahulu iblis itu pernah mentaati Allah dan namanya Azazil, tetapi tidak bermakna iblis itu pernah menjadi ketua pada malaikat. Kerana sifat malaikat dengan sifat jin lain. Jin dia seumpama manusia, dikurniakan akal, dikurniakan nafsu. Adapun pada malaikat tidak ada nafsu. Pada malaikat tidak ada nafsu. Maka pada malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Dan setiap mereka itu saiznya berlainan. Saiz para malaikat berlainan. Ada yang besar seperti Hamlatul Arash, malaikat yang menanggung Arash, besar. Seperti malaikat Jibril alaihissalam, seperti malaikat Mikail alaihissalam. Semua para malaikat ni dia saiznya berbeza-beza. Dan mereka zu ajnihah, mereka mempunyai sayap. Setiap mereka itu sayap mereka pun bilangan berbeza-beza di antara para malaikat. Dan mereka ini, sifat para malaikat ini, mereka tidak berkahwin, tidak beranak pinak, tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan, tidak berjantina, yakni. Dan mereka ini tidak makan dan tidak minum.
Dan sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan sentiasa melaksanakan sekalian perintah Allah. Justru Harut dan Marut yang warid kisahnya dalam Al-Quran secara ringkas bukanlah seperti kisah Israiliyat juga yang mengatakan Harut Marut ni buat maksiat kemudiannya pada sekarang dan diazab, dicelakakan Allah di atas muka bumi ini. Salah. Okay. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang mulia yang mana mereka tidak bermaksiat kepada Allah, diturunkan ke atas muka bumi ini adalah untuk mengajarkan kepada manusia apakah beza di antara sihir dan mukjizat. Mengajarkan manusia sihir tapi bukan mengajarkan manusia melakukan sihir. Ajar manusia sihir supaya manusia tahu bahawasanya ini sihir, ini mukjizat. Beza di antara sihir dan mukjizat. Macam kita, Dr. Guru kita mengajarkan kepada kita zina contohnya. Baru ni saya dengar kuliah daripada Tuan Guru Dr. Syekh Omar tentang zina contohnya. Maka diceritakan zina ialah apabila seseorang yang memasukkan hasyafahnya, kepala zakarnya atau bahagian yang sekiranya zakarnya dipotong ke dalam farashnya yang ke dalam farash wanita yang tidak halal baginya seperti isteri atau hamba sahayanya, contohnya. Maka zina ialah masukkan kepala zakarnya atau sekadar kepala zakarnya ke dalam farash wanita yang tidak halal baginya. Maka itu diajarkan zina. Diajarkan zina padanya, tetapi bukan disuruh melakukan zina. Diajarkan apakah zina supaya manusia menjauhinya. Gitu. Jadi Harut dan Marut mereka diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi ini bukan untuk mengajarkan sihir supaya manusia mengamalkan sihir, tetapi supaya manusia dapat membezakan ini sihir. Maka para malaikat ini mereka boleh menyerupai makhluk yang lain seperti menyerupai manusia, tetapi mereka tidak akan menyerupai, jika mereka menyerupai manusia mereka tak akan menyerupai wanita. Mereka hanya menyerupai rupa lelaki tanpa alat kelamin, dan tanpa nafsu. Of course, kerana pada malaikat sifat mereka tak ada nafsu. Dan jika mereka menyerupai binatang, mereka hanya menyerupai binatang yang tidak dipandang hina oleh manusia. Jadinya mereka hanya akan menyerupai binatang yang dipandang mulia, dipandang elok oleh manusia. Seperti apa? Seperti warid dalam hadis tentang Jibril menyerupai unta contohnya. Tapi malaikat tak akan menyerupai anjing, tak akan menyerupai khinzir, yang menyerupai binatang-binatang yang manusia muliakan. Yang manusia pandang mulia, tidak dihinakan oleh manusia. Seperti monyet, beruk, tidak. Kemudian para malaikat ini, mereka ada tugas masing-masing. Yang kita belajar waktu kecil tu 10 nama malaikat tu. 10 nama malaikat tu kerana warid namanya. Tetapi bukan 10 je malaikat yang ada banyak. Dan malaikat yang 10 tu adalah ketua-ketuanya. Ketua-ketuanya. Jadi Jibril adalah ketua sekalian malaikat. Tetapi ada malaikat yang merupakan ketua bagi tugas-tugas masing-masing. Kerana setiap malaikat itu mereka ada pentadbiran juz'i masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, "Fal-mudabbirati amra." Maka malaikat ni dia ada tugas masing-masing. Contoh Mikail menyampaikan rezeki. Tapi Mikail ni ketua malaikat yang menyampaikan rezeki. Bukan dia je yang menyampaikan rezeki. Dia ketua bagi malaikat-malaikat yang menyampaikan rezeki. Jadi para malaikat ini ramai jumlahnya. Tidak terhitung dan mereka sama sekali tidak akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua para malaikat mereka mentaati perintah Allah. Tempat tinggal para malaikat adalah di langit. Tempat tinggal para malaikat adalah di langit. Maka tidak sah orang yang mengatakan Allah tinggal di langit. Wal'iyadzubillah. Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah ialah Allah Ta'ala sifatnya adalah qiyamuhu binafsih. Antara sifat Allah ialah yang wajib kita imani ialah qiyamuhu binafsih, iaitu
Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu selain daripada ini. Dia tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat pada arah, tidak berhajat pada masa, tidak berhajat pada arash, tidak berhajat pada langit, tidak berhajat pada bumi. Maha suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allahus Samad maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya dan selainnya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua berhajat pada Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekalian daripada makhluk-makhluknya. Baik, itu adalah tentang apa yang dinamakan sebagai malaikat. Okey, tentang para malaikat. Dan kemudiannya bukan lawan juga. Kita kata selain daripada malaikat ada makhluk lain yang namanya jin. Namanya jin. Jangan tertukar antara malaikat dengan jin. Jin ni diciptakan daripada api, okay? Dan jin ni terbagi kepada dua. Malaikat ni semua Muslim, semua mukmin. Para malaikat semua beriman. Tidak ada malaikat yang kufur, tidak ada malaikat yang bermaksiat pada Allah. Wajib kita meyakini malaikat sekalian mereka beriman dan sekalian mereka adalah waliullah. Kerana mereka sentiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi jin diciptakan dari api, okay? Jin diciptakan daripada api dan jin terbahagi kepada dua kategori. Itu jin yang kafir dipanggil syaitan dan iblis tadi, dan jin yang mukmin. Begitu juga jin ni mereka ada hawa nafsu, mereka ada nafsu. Dan jin ini juga mereka ada jantan betinanya, ada lelaki perempuannya. Dan begitu juga jin ini mereka yang mukmin mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang jin yang mukmin mereka ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau nak menikah, kena menikah ikut syariat Nabi Muhammad. Solatnya 5 waktu, bulan Ramadannya berpuasa, mereka ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita dihijab daripada nampak akan jin. Walaupun kita menumpang di atas bumi yang sama, tetapi kita dihijab daripada melihat golongan jin ini. Baik, kemudian kita sambung kepada kata pengarang para nabi. Wajib kita mengimani akan sekalian para nabi, itu jumlahnya 124,000 orang. 124,000 orang. Dan para nabi ini mereka semua pernah solat di belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka solat di belakang nabi kita sewaktu malam Isra di Masjidil Aqsa, berimamkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah para nabi itu sekaliannya 124,000 dan 313 daripadanya adalah rasul. Dan kita dah saya ingat kita pernah syarahkan beza antara nabi dan rasul ialah kedua-duanya diperintah menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَبَعَثَ nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maka Allah Ta'ala telah mengutuskan para nabi itu mubashirin, menyampaikan berita gembira, wa munzirin, dan memberi ancaman tentang azab api neraka. Jika mubashir, jika munzir, maka sudah tentu dia menyampaikan. Cuma beza pada nabi dan rasul ialah syariat. Setiap rasul akan memansuhkan syariat rasul sebelumnya, sama ada seluruh atau sebahagian. Dan setiap pada nabi dia hanya meneruskan syariat rasul sebelumnya. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Musa rasul, Nabi Isa rasul. Jadi Nabi Musa punya syariat dimansuhkan oleh syariat Nabi Isa alaihissalam. Syariat Taurat dimansuhkan oleh syariat Injil contohnya. Syariat Al-Quran memansuhkan syariat Injil dan Taurat contohnya. Itu adalah contoh sahaja. Okey. Zaman Nabi Adam contohnya boleh kahwin adik-beradik berlainan perut. Habil kahwin adik Qabil, Qabil kahwin adik Habil. Syariat Nabi Muhammad haram kahwin adik-beradik. Itu contoh syariat. Syariat Nabi Musa solat 2 kali sehari. Syariat Nabi Muhammad solatnya 5 kali sehari. Itu beza antara rasul. Ada nabi yang akhir, 2 orang rasul sebelum dan selepas ni, para nabi ada in between, mereka itu meneruskan saja syariat rasul sebelumnya. Itu beza di antara nabi dan rasul. Kemudian 25 orang nabi dan rasul yang kita
belajar waktu kecil itu adalah di antara nama-nama Nabi yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Akan tetapi ada juga yang disebut dalam hadis Nabi SAW, antaranya Yusha alaihissalam, antaranya Khadir alaihissalam. Ada khilaf Khadir sama ada dia Nabi atau wali, tetapi yang kuat adalah Khadir adalah Nabi. Begitu juga Syith alaihissalam, anak kepada Nabi Adam, juga adalah seorang Nabi. Ala kulli hal wajib kita mengimani sekalian para pendia. Kemudian kata pengarang, adanya kitab-kitab. Wajib kita mengimani adanya kitab-kitab, termasuklah suhuf-suhuf. Termasuk pada kitab ini suhuf-suhuf yang jumlah sekaliannya adalah 104. Ada 104. Dan 4 daripadanya adalah kitab yang kita hafal, namanya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Manakala baki 100 adalah suhuf. Baki 100 adalah suhuf. Yang mana kitab-kitab ini sekaliannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang tertentu, pada para rasulnya yang tertentu. Kemudian wajib kita mengimani adanya hari kiamat. Hari kiamat. Okay. Hari kiamat, apa makna kiamat? Kiamat ni ialah apabila manusia bangkit daripada kubur masing-masing setelah tiupan sangkakala yang kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Okay. Malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, maka bermulalah kiamat. Bermulalah kiamat. Maka semua manusia akan bangkit daripada kubur masing-masing. Semua manusia akan bangkit daripada kubur masing-masing menuju ke mahsyar. Mahsyar yang pertama dibawa ke Syam, ke Palestin. Sebab tu Palestin ni sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam. Dan kerana tu jugalah Nabi kita SAW di antara hikmah baginda diperjalankan pada malam Al-Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah walaupun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu betul-betul Masjidil Haram. Diperjalankan Nabi ke Masjidil Aqsa, antara hikmahnya ialah untuk menerangkan bahawasanya kelak kita akan diperjalankan ke sana. Kita juga semua akan dihimpunkan di sana, di Palestin, di mahsyar kelak. Okay. Itu adalah mahsyar yang pertama. Setelah daripada itu kita akan dihimpunkan di suatu tempat gelap, di zulmah. Kemudian bumi ini akan digantikan. Bumi ini akan digantikan dengan bumi yang rata, ardhum mubaddalah. Bumi yang rata, yang tidak ada bangunan atasnya, tidak ada batu, tidak ada pokok, semua tak ada, rata. Seumpama kulit yang diregangkan, kata Nabi. Kulit yang diregangkan macam kompang kan. Bila kita tengok kompang, kulit yang diregangkan rata, tak ada apa. Tak ada apa. Dan warnanya seumpama silver, seumpama perak. Warna bumi tu seumpama perak. Maka di situlah kita semua akan menghadapi hari kiamat ni. Jadi bermula hari kiamat tu daripada kita dibangkitkan sampailah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tempoh tu dipanggil Yaumul Qiyamah. Tempoh tu dipanggil Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah tu itulah tempohnya. Maknanya daripada bangkit daripada kubur sehinggalah masuk syurga atau masuk neraka. Namun keseluruhan peristiwa ni sampailah syurga, sampailah api neraka, semua azab dalam neraka, nikmat dalam syurga, peristiwa yang berlaku dalam syurga itu semua dipanggil akhirat. Semua dipanggil akhirat. Jadi kiamah ni part of hari akhirat. Kemudian manusia ini akan dimahsyarkan. Ini kita akan cerita tentang mahsyar kelak. Baik, itu adalah hari kiamat. Wajib kita mengimani adanya hari kiamat. Dan orang yang beriman dengan hari kiamat, seperti kita lah, orang yang beriman dengan hari kiamat, dia akan memerhatikan akan kehidupannya di atas muka bumi ini. Bumi ni, dunia ni bukanlah tempat selamanya bagi kita. Bumi ini hanyalah tempat persinggahan sahaja.
Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian di atas muka bumi ini adalah seumpama gharib. Gharib ni dagang, orang Melayu kata dagang. Dagang. Au 'abiris sabil, atau musafir yang menumpang lalu. Agaknya orang Melayu dulu diambil daripada hadis Nabi inilah terjemahannya. Orang yang dagang dan orang yang musafir yang menumpang lalu ini, apabila dia tiba di sesuatu kawasan, dia tidak akan lama di kawasan tersebut. Orang dagang ni orang yang asing lah, bukan orang yang berdagang. Dagang ni maksudnya orang yang asing lah. Gharib. Atau abiris sabil. Bila kita sampai ke suatu tempat, sekiranya kita sekarang adalah orang yang gharib, asing. Macam sekarang kita berada di daerah masing-masing, di kawasan masing-masing, okeylah. Tapi kalau kita bermusafir, contohnya kita hari ni daripada sini Selangor ke, siapa yang daripada Selangor lah kan, Selangor ke Johor Bahru. Jadi di sepanjang highway ke Johor Bahru tu akan ada RNR. Jadi dunia ni seumpama RNR. Bila kita sampai di RNR, kita hanya menyelesaikan urusan-urusan yang diperlukan sahaja. Kita tak ada, tak pernah lagi berlaku dalam sejarah orang sampai RNR, hari ni tiba-tiba dia decide untuk tinggal di RNR. Buat rumah banglo, tanam pokok pisang, tanam musangking. Tak ada. Semua orang yang nama RNR pun rehat dan rawat. Dia hanya singgah seketika, melepaskan lelahnya, menyelesaikan urusan-urusan yang diperlukan di RNR, kemudian diteruskan perjalanan. Itu juga kita atas muka bumi ni. Bermula kita di alam ruh, kemudian alam rahim, sekarang kita berada di alam dunia, kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita akan berada di alam akhirat. Maka sekarang kita di pertengahan perjalanan kita. Kita ni berada di pertengahan perjalanan kita. Dan perjalanan kita ni panjang lagi. Panjang lagi. Panjang dengan makna ada dua lagi destinasi yang belum kita sampai. Destinasi dunia kita dah sampai, tinggal lagi kita nak transit pula pergi ke destinasi barzakh, alam kubur yang berseorangan lah kita padanya. Banyakkan mengingati mati, banyakkan menziarahi kubur. Sebagaimana sabdaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Kalian hendaklah menziarahi kubur, kerana kubur itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Juga Nabi berpesan supaya memperbanyakkan zikrul maut, mengingati mati. Kerana kelak kita akan mati, semua kita akan mati. Dan mati itu sifatnya baghtah, tiba-tiba. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antara hikmah dan kesan kita beriman dengan semua yang Nabi khabarkan ni adalah kita tahu tujuan kita berada di atas muka bumi ini tak lain tak bukan adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, kerana kelak kita akan dipersoalkan. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Antara kemudian mereka akan dipersoalkan tentang nikmat-nikmat yang telah mereka terima di dunia ni. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat telinga, nikmat harta, nikmat isteri, nikmat anak, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua kita akan dipersoalkan. Kemudian muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, wal ba'thu, wajib kita mengimani adanya kebangkitan. Kebangkitan yang kita cerita tadilah, iaitu apabila tiba masanya ditiup akan sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala akan menurunkan satu hujan, yang hujan itu sifatnya seumpama mani, seumpama air mani. Seumpama sahaja, bukan di hujan air mani, seumpama mani. Dan daripada situ, setelah hujan itu turun, maka akan menjadilah jasad kita ini kembali seperti sedia kala, dan kita akan dibangkitkan dengan ruh. Bila jasad ni wa ruh, ruh saja, bukan jasad saja, jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Di dalam badan kita ni ada satu
ada satu juzuk. Ini bagi semua orang dia ada benda tu, tetapi bukan semua orang akan dibinasakan, dihancurkan jenazahnya dalam kubur, tidak. Okay, kita cerita secara umum, dalam badan manusia ni dia ada satu juzuk dalam badannya yang paling kecil yang namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni hujung tulang belakang. Orang Melayu kita panggil tulang tongking. Tulang tongking. Ajbuz zanab ni Allah Ta'ala kehendak dia tak binasa. Dia tak binasa, tak hancur. Jadi setiap orang daripada kita, walaupun jasad kita hancur, sekiranya jasad kita hancur, maka apa yang berbaki daripada badan kita ni hanyalah ajbuz zanab tadi. Kecil tu. Hujung tulang belakang, tulang tongking. Dan kelak daripada ajbuz zanab ni lah badan kita akan kembali menjadi asal sedia kala, dan Allah Ta'ala Maha berkuasa menjadikan perkara tersebut. Adapun bukan semua jasad para nabi, bukan semua jasad manusia akan binasa. Jasad para nabi 124,000 orang itu semua tidak akan binasa. Dan Nabi bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi, para nabi bukan tulang sulbi. Dia panggil tu. Bukan tulang sulbi, tulang tongking, ajbuz zanab. Baik, maka semua manusia akan binasa kecuali yang pertama, para nabi 124,000 orang. Mereka ni Nabi bersabda dalam hadis yang tadi kita baca, mafhumnya para anbiya hidup dalam kubur mereka dan mereka melakukan solat. Jadi para nabi ni mereka hidup dalam kubur di alam barzakh yang mereka hidup. Yang kedua, para syuhadaul ma'rakah, mereka yang mati berperang dengan orang kafir. Itu juga akan hidup dalam kubur mereka. Jasad mereka tak hancur. Jasad mereka tak hancur. Yang ketiga adalah sebahagian para wali. Bagi para wali ni, kita ingatkan tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis bahawasanya para wali tidak akan hancur jasad mereka. Tak ada nas. Okay. Yang ada hanyalah pembuktian yang berlaku bagi sebahagian wali yang apabila kubur mereka dibongkar bagi tujuan tertentu. Ada sebahagian daripada mereka mungkin nak dipindahkan makamnya dan sebagainya. Maka didapati jasad mereka tidak hancur. Jadi bagi para awliya ini, oleh kerana ada bukti bahawasanya sebahagian para awliya ini jasad mereka tidak binasa, maka kita katakan sebahagian para wali jasad mereka tidak binasa. Okay, sebahagian. Tetapi kita tak boleh atas jalan yakin kata semua para wali jasad mereka akan kekal tidak binasa. Tak boleh kata gitu sebab ini bab akidah. Dia kena pada nas. Jadi kita kata berdasarkan bukti yang ada, sebahagian jasad para wali tidak binasa. Maka sebahagian mungkin binasa. Boleh jadi binasa. Tapi kebinasaan jasad wali, maknanya hancur jasad wali, itu bukan bermakna mereka bukan wali. Itu bukan makna mereka ni bukan soleh. Tak, mereka soleh. Mereka soleh. Mereka wali, tetapi tidak ada jaminan bahawasanya jasad mereka tidak akan binasa. Boleh jadi dia akan binasa. Boleh jadi tidak akan binasa. Maka kita semua akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing, dan semua akan dibangkitkan dalam hal ehwal masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan gembira, ada yang dibangkitkan dalam keadaan sedih, ada dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, dan macam-macam keadaan ahli ehwal manusia. Kemudian kata pengarang al-hasyru. Al-hasyru ni, mahsyar ni perhimpunan ni tadi. Mahsyar tu tempat perhimpunan. Peristiwa perhimpunan tu dipanggil al-hasyar. Hasyar. Jadi semua akan dihambat daripada kubur masing-masing ke tempat perhimpunan tadi yang kita sebut di Syam. Dan masing-masing dihambat ke sana, dan apabila dimahsyarkan kelak, manusia itu ada pelbagai keadaan. Secara umumnya
ada dua keadaan, iaitu mereka yang berada di bawah zillul arsh, di bawah naungan bayangan arsh, seperti para anbiya, para awliya, para salihin, para syuhada. Mereka akan berada di bawah naungan bayangan arsh. Yauma la zillu illa zillul arsh. Hari yang tidak ada bayangan tempat berteduh melainkan di bawah bayangan arsh. Dan bukan semua jasad, bukan semua orang mendapat naungan bayangan arsh ni. Bukan semua orang. Okay. Ada orang-orang tertentu sebagaimana kita sebutkan tadi, dan juga beberapa golongan seperti 7 yang disebut oleh Nabi SAW. Antaranya peniaga yang adil, yang jujur dalam perniagaan, tidak mengurang timbangan, tidak mengurang sukatannya. Antaranya ialah 2 lelaki yang berkasihan, bercinta kerana Allah. Bukan gay, Ikan golongan gay ni masalah juga. Ada baca ni, ada kata tengok gay pun. Bukan gay, maksudnya 2 lelaki berkasihan kerana Allah. Maknanya dalam ketaatan. Nampak kawannya buat salah, dia tegur. Nampak kawannya hanyut, dia ajak pergi majlis ilmu kerana Allah. Itu 2 lelaki yang berkasihan kerana Allah. Yang gay tu dilaknati Allah. Okay. Yang gay dilaknati Allah. Baik, kemudian antaranya lagi apa? Antaranya pemuda yang tertaut hatinya pada masjid. Menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah. Ini menghidupkan masjid lah. Rumah Allah tu maksudnya rumah atau tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak lagi. Adapun selain daripada mereka, maka tidak akan dapat perlindungan bayangan arasy, tak ada. Jadi yang tak dapat perlindungan bayangan arasy ni, mereka ni akan apa? Mereka ni akan berada di bawah terik mentari. Matahari itu dihampirkan dengan kepala manusia. Tadunu syamsu min ru'usin nas. Hampir rapat matahari itu dengan kepala-kepala manusia. Bayangkanlah macam mana panasnya kan. Wal'iyadzubillah. Dan semua mereka ini akan tenggelam dalam peluh masing-masing. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Maka dia jadikan setiap orang yang kena terik mentari itu, mereka ni akan tenggelam dalam peluhnya masing-masing. Maksimumnya sampai hujung cuping telinga, maksimumnya. Ada banyaklah keadaan sampai betis, sampai pinggang, sampai dada. Banyak keadaan. Dan mereka derita. Mereka derita dengan azab di mahsyar. Azab mahsyar ni derita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, derita. Bukan sekejap. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lama. Berapa lama hari kiamat ni, berapa lama? Allah Ta'ala berfirman, fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Miqdarnya itu adalah kadar hari kiamat itu adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun. Masya Allah. 50,000 tahun. Lama ni. Lama. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka rasa sekejap saja. Mereka rasa sekejap. Seumpama habis waktu asar tu maghrib je. Tapi bagi orang yang ingkar akan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rasa 50,000 tahun. Bayangkan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 50,000 tahun. Kita duduk tengah hari 3 jam pun tak mampu. Kan? Panas. Berpeluh. Rasa nak pingsan. 3 jam tengah hari. Waktu tengah hari. Kena musim bulan Ramadan nanti tengok macam mana panas dia. Suhu sampai 38, 39 di luar. Kan? Hari tersebut matahari jauh ni. Jauh daripada kita ni. Kiamat kelak matahari hampir. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perbanyakkanlah kita mengingati kematian. Perbanyakkanlah kita beramal untuk hari akhirat kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da ma. Orang yang bijaksana ialah yang prepare
sediakan dirinya dengan bekalan. Dia sedar diri dia. Dia cerdik, dia tahu untuk menguruskan dirinya di dunia ini. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk esok hari kematiannya. Bila tiba hari kematian, maka fahamlah dia bahawasanya kuburnya itu adalah peti amalannya. Kalau hari ini kita buat amal, penat macam mana pun buat amal. Kita sedang isi kubur kita dengan peti-peti amalan kita. Dengan amal-amalan kita, Kita isi kubur kita yang merupakan peti amalan kita dengan amal-amalan kita. Kerana amalan itulah yang akan menemani kita kelak di dalam kubur. Maka kalau tak nak rasa rangan dalam kubur, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, melaksanakan segala perkara yang wajib, meninggalkan segala perkara yang haram. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita dan jadikan kita orang yang istiqamah, belajar ilmu dan beramal dengan ilmu insya-Allah. Sampai sini sahaja malam ni. Barakallahu fikum. Next time kita akan sambung dalam bab yang seterusnya. Aku liqauli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Ini ada orang tanya tentang ni kan? Kalau ada pertanyaan. Soalannya, maksud maksiat ni dia asal lagi memahami tentang haram. Sesuatu yang haram jika dilakukan maka ianya adalah maksiat. Maka haram ni apa dia? Haram ni ialah apa yang jika meninggalkannya dapat pahala, jika melakukannya mendapat ancaman azab api neraka. Itu adalah perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ni terbahagi kepada dua lah. Ada yang dinamakan sebagai maksiat kecil dan yang kedua ada yang terbahagi kepada maksiat yang besar ataupun dosa besar orang panggil. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ni ada sebahagiannya ada yang ada had, ada hudud had dia, ada sebahagiannya ada had. Okey. Namun wajib kita meninggalkan semua. Sama ada dosa kecil atau dosa besar, wajib kita meninggalkannya. Soalan kedua apa tu? Jasad yang ghaib. Apa maksud jasad yang ghaib tu? Hilang begitu sahaja. Dia ada di dalam kubur. Dia ada dalam kuburnya. Tapi boleh jadi kita dah tak nampak kan dalam kubur pasal dia dah pergi tempat lain kot. Dah kuburnya luas kan. Di alam sana kuburnya luas. Boleh jadi. Tapi ghaib hilang terus tak ada lah. Dan di sini perlu kita faham satu perkara jelas dah halal tanya. Tidak ada yang dinamakan tanasukhul arwah dalam Islam, dalam akidah Islam. Tanasuh ni apa? Perpindahan roh dari satu jasad yang ke jasad lain. Macam keyakinan golongan filem Hindustan. Kan? Anak menteri jalan-jalan kat pasar, jumpa dengan anak orang miskin, tiba-tiba rasa macam sesuatu. Rupanya di kelahiran dulu dia ni adalah pasangan kekasih. Kemudian mati ada berlaku masalah apa semua, ada orang dengki semua mati. Jadi dibangunkan semula, roh tu berpindah pada jasad yang lain, kelahiran semula. Ini ada sebahagian orang Islam yang konon-kononnya bukan orang Islam lah, yang doakan diri daripada Islam. Dia meyakini ada kelahiran semula ni. Reborn balik. Ini membatalkan akidah. Dalilnya dia mudah je. Setiap benda kita kira dia panggil jasad dan roh masing-masing. Kalau satu roh ada 10 jasad. Makanya salah satu jasad je akan dibangkitkan. Maka 9 jasad tu kalau dia jahat 9 jasad yang sebelum tu. Kalau dia jahat, dia pembunuh orang, dia orang kafir,
dan sebagainya, ya, takkan diazab ke? 9 jasad dah satu ruh je. Itu salah Satu jasad satu ruh. Satu jasad satu ruh. Bila kita ziarah kubur, jenazah dalam kubur tahu orang ziarahnya, ya, sebab tu kita disunatkan bagi salam. Jadi disunatkan bagi salam kepada ahli kubur. Baik. Sampai di sini saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.